Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu ini, dalam salat tazkirah ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yu'jaru fihinna min ba'dihi man bana masjidan falahu ma dama ahadun yusalli fihi wa man ajra nahran fama dama yajz wa man ajra nahran fama dama yajri fihi al-ma'u wa yashrabu minhu an-nasu kana lahu ajruh wa man kataba mushafa wa ahsanahu kana lahu ajruhu ma dama yaqra'u fihi ahadun wa man istakhraja 'ayna yantafi'u biha yantafi'u bima'iha kana lahu ajruha ma baqiyat wa man gharasa gharsa kana lahu ajruhu fima akala an-nasu minhu wat-tayru wa man 'allama 'ilma kadhalik wa man taraka walada yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'di atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita, Nabi nak terang, Nabi nak habaq apa dia tuan-tuan? Nabi kata ada 7 golongan manusia, Nabi kata dalam hadis ini tuan-tuan, yang mana dia akan mendapat terima pahala sampai sesudah kematian dia. Nabi kata ada 7 golongan
Walaupun dia mati, disebabkan dia ni ada buat 7 benda waktu dia hidup dulu ni, Nabi kata, pahala dia tetap berterusan. Yang ni yang kita nak tengok malam ni. Tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duduk rasa lama pula. 9.35 kita berhenti ya. Masa dibagi kepada saya setengah jam lah. Lepas tu kita nak tarawih pula. Saya tak mau lah masjid tuan-tuan pun jadi macam satu masjid yang viral hari ni. Jemaah dia komplain dalam sosial media sampai jadi viral kes tazkirah ni. Saya pun duk fikir apa punya orang tuan-tuan. Dia kata ni duk tazkirah sampai setengah jam. Saya tak tahu dalam masjid mana saya baca tadi ni. Sampai berita pun ambil bubuh. Minta pihak masjid tolong buat perhatian. Jangan duk ada tazkirah. Apa punya orang ni tuan-tuan. Kalau hang tak mau mengaji, pilihan masjid ni banyak. Hang tak mau mayang di sini, hang pergi mayang tempat lain. Betul ke tak? Jangan duduk jadikan benda ni sebagai isu. Tuan-tuan, makan banyak dia tak heran pun. Taklah kalau dia ni nak buat tarawih 43 rakaat, tak apalah. Dia pun buat 4 rakaat, betul dia balik. Ni saya nak minta kepada tuan-tuan, jangan jadikan tazkirah ni sebagai isu. Kalau tuan-tuan tak mau dengar, pergi mayang tempat lain. Kami ni nak buat macam mana, pihak masjid dah jemput suruh bercakap, dah bercakap lah. Kalau tak main berdosa pula. Ni kita nak dengar satu hadis malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Nabi nak habaq malam ni apa dia? Nabi nak bagi tahu ada 7 golongan Nabi kata yang dia buat atas dunia amalan ni, lepas dia mati, pahala dia tetap berterusan, Nabi kata. Pahala dia tetap berterusan. Yang pertama Nabi kata, man bana masjidah. Siapa yang masa hidup dia di dunia dulu ni, dia mendirikan rumah Allah. Sama ada masjid, sama ada surau, dia buat. Dia dengar ada orang nak buat surau, dia infak. Ada orang nak buat masjid, dia wakaf. Ada orang nak bina rumah Allah, dia hulurkan sumbangan. Ni dia. Dia nak buat sebiji masjid, sebuah masjid, memang dia tak ada kemampuan. Dia nak buat sebuah masjid, memang dia tak ada kemampuan. Tapi Nabi kata, dia ambil juga. Ada RM10, ada RM20, ada RM30. Dia ambil peluang untuk bangunkan, untuk bina rumah Allah. Ni tuan-tuan. Nabi kata, falahu ajruhu madama ahadun yusalli fihi. Dia ni akan terus mendapat pahala selagi mana ada orang semayang di dalam masjid ataupun surau tu. Ni dia yang pertama. Tuan-tuan, kita nak buat sebuah masjid memang tak ada duit lah. Dengan nilai 5 juta, dengan nilai 4 juta, tuan-tuan nak pergi ambil duit mana tuan-tuan ni? RM40 kita ada. Tanya dia ni masjid ni habis banyak mana? Dia kata 5 juta lebih. Alhamdulillah Ustaz, 5 juta tu Ustaz, duit saya ada RM1. RM1 nak buat macam mana? Seketul bata ya. Dia ada seketul bata ya. Seketul bata tu pun pecah 2. Tak apa tuan-tuan. Selagi mana ada orang semayang dalam masjid tersebut, pahala dia tetap akan berterusan dia dapat tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata jangan duk pandang rendah terhadap amalan sikit. Ada orang dia masuk syurga tuan-tuan. Kerana apa dia? Kerana seketul bata ya. Dia dirikan masjid. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, jangan lepas peluang. Ada orang nak buat sekolah, ada ustaz duk main minta wakaf. Dia kata ni tuan-tuan tempat kita nak buat surau, bagi. Walaupun tak banyak, RM10, RM20, bagi. Selagi mana ada orang semayang dalam masjid tu, dia tetap akan dapat pahala. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Ni yang pertama Nabi kata. Yang kedua Nabi kata, wa man ajra nahra fama dama yajri fihi al-ma'u wa yashrabu minhu an-nasu kana lahu ajru. Yang kedua Nabi kata, siapa yang mengalirkan air sungai, selama mana ada orang minum air itu, dia akan dapat pahala. Ini dia Nabi kata. Dia ni buat tak kita kata sungai ataupun dari kita buat telaga.
Dia korek telaga selama mana ada orang memanfaatkan air itu. Sama ada manusia, sama ada binatang. Dia tetap akan dapat pahala. Tuan-tuan bisa dengarkan hadis Nabi. Nabi cerita satu orang pelacur yang masuk syurga kerana apa dia? Satu orang. Dalam hadis lain pula dia cerita. Ada satu orang yang sedang duduk berjalan. Duduk bermusafir di tengah padang pasir. Dia dahaga. Sini panggil dahaga. Kami di Kedah panggil lapang ayak. Orang Kedah dia tak panggil dahaga. Dia panggil lapang ayak. Tuan-tuan nak mana yang duduk Kedah, main duduk di Banting ni baru 4 tahun, jangan dia buat belagak selangor sangat. Dia balik pergi raya, dia kata, dahaga ya, aku sepak, hilang dahaga mak dia. Lapang ayak. Dia orang Kedah, dia lapang ayak. Sebab tu orang Kedah, dia tak panggil minum ayak, dia panggil makan ayak. Main makan ayak dulu, dia tak panggil minum sebab dia lapang, dia tak dahaga. Ni dia tamai duduk lu, makan nasi, makan ayak apa. Tu orang Kedah. Saya kemarin dulu. Ada satu kawan ni, dia duduk di Johor, dia balik Kedah. Saya pergi tazkirah dekat surau dia tu. Dia pun main lah jemaah. Saya pun nak turun cari selipar tak jumpa. Dia boleh jaga Kedah. Saya dekat-dekat nak tampak lah itu. Dekat-dekat. Mana selepiak ustaz? Bila kami panggil selepiak? Selepiak dia kata. Selipar. Dia panggil selepiak. Saya dekat-dekat nak kata bodoh. Kami orang Kedah tak panggil selepiak. Orang Kedah selipar dia panggil kasut. Kasut dia panggil kasut selum. Kasut. Orang Kedah dia panggil kasut selum. Selipar dia panggil kasut. Tu orang Kedah. Gula-gula pun coklat. Coklat pun coklat. Hak tu orang Kedah. Macam ada satu pengerusi surau di KL lah. Kaitan saya kotor. Saya pergi tazkir, saya pergi kuliah subuh. Ni cerita 4, 5, 6 tahun lepas. Dia kata, kereta ustaz kotiok. Dia kata sakit hati dengar. Kotiok. Kami tak panggil kotiok. Kami panggil belemui. Sebab tu mau hang tu Kedah murtad, jangan duk cakap. Merosakkan bahasa negeri Kedah, tuan-tuan. Ni tuan-tuan, dia lapang ayak, seorang pemuda ni dia lapang ayak. Dia turun ke telaga tu, dia minum ayak. Dia minum sampai hilang dahaga dia. Dia naik atas. Dia tengok ada seekor anjing duk jilat tanah. Pemuda ni dia tengok anjing ni duk jilat tanah. Sebab apa dia anjing duduk jilat tanah, tuan-tuan? Yang pertama lapar, yang kedua dahaga. Anjing ni duduk jilat tanah. Anjing ni najis mughallazah. Anjing ni najis mughallazah. Kalau kita dalam madhab Imam Syafi'i mengaji, mughallazah ni ada dua. Anjing dan sebut dia babi. Bagi kemas sikit tu. Jangan duduk lepiak babi. Tak sedap. Babi. Tu. Anjing dan babi. Bila dia tengok anjing ni duduk jilat tanah, dia turun balik ke telaga tu, tuan-tuan. Dia ambil kasut selum dia tu. Dia pakai kasut selum. Dia ambil kasut selum. Tuan-tuan nangguk bila ambil hati saya buat faham. Tuan-tuan jangan buat blur sangat. Minggu lepas saya ada ceramah dekat satu masjid. Muka jemaah tu blur macam tuan-tuan. 4 hari lepas tu sekerak masjid mati. Jangan buat blur. Dia ambil kasut salom tu, dia cedok ayak. Dia gigit dengan gigi dia. Dia gigit kasut tu. Dia naik. Dia panjat. Orang Kedah panggil ragat. Sini panggil panjat. Panjat telaga tu naik. Dia ambil kasut salom dia ni. Dia bagi anjing tu minum ayak. Nabi kata, kerana perbuatan dia ni, syurga milik dia. Sebab apa dia? Dia ada kasih dan sayang kepada sesama makhluk Allah. Walaupun yang sayang yang dia kasih itu adalah anjing yang tergolong dalam golongan najis moral Allah. Ni dia tuan-tuan. Sekarang kan ada orang nak buat wakaf perigi. Boring telaga apa semua tu untuk ayak apa semua tu. Buat di mana di Indonesia, buat di mana buat di. Tuan-tuan ada kesempatan 10, 20 ringgit bagi 10, 20 ringgit wakaf. Selama mana ada orang duk manfaatkan dia punya apa?
Ayak dia ni tuan-tuan. Air lah. Kedah panggil ayak. Payah cakap dengan tuan-tuan. Tak faham. Faham tak? Air. Sini air. Kedah panggil ayak. Tapi bukan semua bahasa Kedah tuan-tuan boleh ayak tau. Ada yang tuan-tuan ayak kena makna. Ada yang tuan-tuan ayak lari makna. Air, ayak. Hanyak. Lendiak. Tu boleh ayak. Kalau pelik, tuan-tuan jangan ayak. Lari makna tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham, ambil lah. Pelik, tuan-tuan cuba ayak. Jangan sebut hati ya. Ayak buat pelik. Lari makna. Ni, selagi mana ayak dia dimanfaatkan oleh orang ataupun binatang, dia dapat pahala. 9.30 lah. 5 minit lagi kita mati. Yang ketiga, saya seronok tuan-tuan tahu tazkirah Ramadan ni. Saya paling seronok. Kerja tak tahu, payment full. Ni seronok tuan-tuan. Yang ketiga. وَمَنْ كَتَبَ مُصْحَفًا أَوْ أَحْسَنَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَا دَامَ يَقْرَأُ فِيهِ أَحَدٌ. Yang ketiga Nabi kata, siapa yang menulis mushaf, tu Al-Quran tu, dia ni penulis Al-Quran, ataupun dia ni mencantikkan Al-Quran, dia ni memudahkan orang untuk baca Quran, dengan sebab dia orang boleh baca Quran. Kita faham kau tu. Selama mana ada orang membaca Al-Quran ni, dia akan dapat pahala. Ustaz, saya nak tulis apa Ustaz? Ra dengan zail pun saya tak tahu beza. Tuan-tuan tak payah tulis. Sekarang ni ada orang buat wakaf Al-Quran. Tuan-tuan nak wakaf Al-Quran, cari tempat yang orang akan manfaatkan Al-Quran tu. Jangan cari tempat yang Al-Quran tu dijadikan perhiasan. Contoh, saya kata, ni Ramadan ni tuan-tuan nak wakaf Al-Quran. Pi cari mana-mana ma'had tahfiz yang memerlukan Al-Quran tu. Sebab budak-budak ni 24 jam dia akan pegang Quran tu. Pi dekat ma'had tahfiz ni, Ustaz, saya nak wakaf Al-Quran. Cuma saya nak tanya Ustaz, Al-Quran yang macam mana yang budak-budak ni guna? Pi tanya dulu. Jangan pi beli, bawa bagi. Kadang-kadang hak jenis Al-Quran yang tuan-tuan beli tu, mereka tak guna hak jenis tu. Orang kadang kata, passion tu dia tak guna. Cari yang dia guna. Besar mana, spek mana. Tuan-tuan pi beli Quran orang buta bagi kat puak tu. Tobat dia tak boleh baca tuan-tuan ni. No Quran haduk khabar orang buta. Saya nak abang mudah macam tu lah. Pi tanya nak macam mana. Ustaz ni kata kita Al-Quran spek macam ni. Buat mah saya beli. Kalau saya beli yang elok lagi macam mana? Ustaz tu kata Alhamdulillah lah lagi bagus. Saya biasa pergi beli satu kitab dekat kedai kitab. Ada budak tu dia main pakai seluar jin tau. Seluar jin, tuan-tuan, seluar jin. Orang tu tahu kata seluar jin yang ligan Nabi Isra Mi'raj lah. Jin Afrik yang kejak Nabi tu, tersungkuk depan, tersungkuk belakang, terkoyak habis seluar jin. Seluar jin tu dia pakai, dia jumpa. Dia main-main, dia tanya yang budak yang duk jual kitab tu. Dia kata, adik, ada tak Al-Quran yang elok punya? Saya pun tengok dia atas bawah. Dia duduk tepi dah. Budak tu kata macam ni, tak, kalau boleh saya nak yang tinted mask. Tinted mask, dia punya cover tinted mask. Hebat, entah. Pakai seluar jin je. Kawan tu kata ada lah tapi mahal sikit. Tak apa, saya ingat Al-Quran tak apa, mahal pun tak apa. Pakai seluar jin je. Saya pun salam dengan dia. Saya kata, Assalamualaikum tuan. Pun salam. Subhanallah, hebat tuan. Dia kata, pasal apa tuan? Saya kata, tak lah nampak dengan Quran tinted mask apa tuan mengaji tahfiz mana? Dia kata, tak, saya nak buat hantaran kahwin. Oh, patutlah pun. Macam tu tak guna tuan-tuan ni. Al-Quran buat hantaran kahwin. Wakaf. Biarlah senaskah ataupun sebuah itu harga 100. Tapi selama mana Al-Quran yang tuan-tuan wakaf ni dibaca, Al-Quran yang tuan-tuan wakaf ni ditengok, selama itu tuan-tuan dapat pahala. Entah ni saya cadang. Ni dia yang ketiga Nabi kata. Yang keempat Nabi kata,
ومن استخرج عينه ينتفع بمائها كان له أجرها ما بقيت. Yang keempat Nabi kata, orang yang gali perigi sama dengan sungai tadilah, selagi mana air dia digunakan, selama itulah dia dapat pahala. Yang kelima Nabi kata, وَمَنْ غَرَسَ غَرْسَ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ فِيمَا أَكَلَ النَّاسُ مِنْهُ وَالطَّيْرُ. Siapa yang menanam pokok yang ada buah, yang mana dimanfaatkan buahnya? Pokok. Ada ulama kata bukan yang berbuah pun tak apalah. Selagi mana pokok tu ada manfaat kepada manusia ataupun binatang, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Kadang-kadang, okey, yang pertama pokok. Tuan-tuan tanam pokok. Tanam pokok. Buah dia tu pula, tuan-tuan, orang boleh makan. Dia punya rimbunan dia itu, orang boleh berteduh. Tuan-tuan dapat pahala. Saya, rumah saya pokok buah-buah, tak ada saya. Yang ada pokok bunga. Ada binatang boleh dapat manfaat tak daripada pokok hang? Ada ustaz. Saya pun tak tahu ada kata tak ustaz. Burung boleh bertenggek dah atas pokok hang? Boleh. Boleh menjadi tempat tenggekan burung tak? InsyaAllah dapat pahala. Sebab tu kalau tanam pokok apa buah orang curi, syukur. Saya tuan-tuan, masa Covid tahun 2020 PKP tu, kerja apa tak ada. Ayah saya ajak masuk ke dusun dia. Masuk pergi dusun dia. Dusun kami masuk pun lama tak pernah duk pergi peduli dusun tu tuan-tuan. Pokok lalang sama tinggi dengan pokok durian. Lama tak pernah peduli. Pokok lalang sama tinggi dengan pokok durian. Pergi menebah. Masa tu mulai musim buah durian, duk nampak dah buah. Saya kata clear kat ayah saya. Kata clear apa? Tahun ni kita boleh makan durian kita, insya-Allah. Kita pun cerah apa semua tuan-tuan. Curi-curi buat masuk beho cuci. Kan duduk polis tak pergi kejar nak tu kat tengah hutan. Polis pun tak ada kerja nak pergi tengok. Clear semua elok. Seminggu duk clear tengok pokok tu, buah tu pun dah cantik dah. Durian ni pun dia tangkai panjang tu. Oh, saya kata kat ayah saya tahun ni boleh makan. Esok pipi tengok kera ke darah dulu. Menatang kera ni. Saya jadi panas tuan-tuan, orang Kedah kata mebay. Sepanjang hari tu maki kera tu, celaka menatang kera ni. Memang nak ke darah pun tak boleh, apa-apa perang. Saya kata kalau aku ada senapan aku tembak habis keturunan kera ni. Marah-marah ayah saya pun main. Hei. Ya saya, hei. Hang duk ingat apa? Saya kata taklah menatang kera ni. Yang kita main cerah, kita tanam pokok, kita ni haram sebiji tak boleh makan ke darah. Bapa cuba tengok kera ni, kianat. Tunggu tuan-tuan, kera ni kianat, dia makan sikit ni. Lepas tu dia terajang buah dia tu. Kera ni kianat. Sebab tu hak jenis duk kianat ni, adik-beradik kera. Kianat kera ni. Ayah saya kata, Amai tak aku nak cakap. Ayah saya kata, yang duk marah ni pasal apa? Dia ulang pula soalan kedua. Kita lagi panas. Tadi kita jawab dah. Dak tu kera tu sampai buah ni tak boleh nak makan sekedara. Saya kata kedua dia. Ayah saya kata, yang nak marah kat aku pasal apa? Dak nak marah kat kera tu tapi bapa duk tanya banyak kali. Jangan tanya banyak kali. Dia kata, dak yang nak marah ni pasal apa? La ilaha illallah. Tu derian tu kita nak makan kera pergi ke darah. Kianat. Ayah saya kata ni, Allah Ta'ala ni buat adil dah. Adil buat adil, saya kata. Ayah saya tanya soalan. Hal ni saya tak boleh jawab. Dia kata agak-agak lah, hang dengan kera tu mai ke dusun ni siapa yang rajin? Siapa yang lagi kerap mai ke dusun ni? Hang ke kera tu? Hang aku ni berapa belas tahun dah tak nak mai dusun ni. Pokok lalang tinggi sama tinggi dengan pokok durian. Kita ni kes Covid yang mai cuci ni. Kera ni tak pernah dia tuang. Sehari 4 kali dia duk mai tengok durian tu. Jadi kera tu dapat makan durian tu patut ke tak dia kata? Saya kata mau kira lagu tu mampu ya. Dia kata tak mampu ya. Ni cerita tu ya. Hang dengan kera tu mai ke kebun ni mana kera? Sengak saya. Dah aku tanya hang jawab lah. Kera tu dah mai kera.
Walaupun geran ni bukan nama dia. Tanah ni geran bukan nama kera tu. Tapi 6 kali dia main tengok kebun ni. Dusun ni sehari. Pagi-pagi dia ronda dah. Pi pula kali kedua dia ronda pula. Pi kali ketiga dia ronda pula. Dia dapat kedarah berian tu patut. Saya geram Pak Long. Saya pergi tanya satu orang tua. Dia duduk kat dusun. Ni tip saya nak bagi kat Pak Long ni. Malam ni ambil. Ijazah. Saya nak ijazahkan amalan ni. Amalan tak mau bagi kera kacau pokok derian ke pokok apa. Ambil dia nak bagi. Apa dia Pak Long? Tanam biar banyak. Sampai kera tu pun pening nak tengok buah derian mana. Dah kali kera tak main. Tak bunyi lah awak tuan-tuan. Sungguh. Orang tua tu pokok derian. Dia tanam 40 pokok. 30 pokok jenis sama tu. Kalau ada 5 jenis pokok derian. Dia tanam yang ni 50. Yang ni 50. Yang ni 50. 250 pokok. Kera pening lagu tu yang. Sebab tu tak mau bagi kera kacau. Kena bagi dia pening. Kalau tuan-tuan nak bergaduh dengan kera. Tapi kalau tuan-tuan ambil konsep hadis ni. Dia makan. Dapat pahala ke tak? Cuma kera tak ada Allah Melaka Sumtu lah. Itulah kera ni. Silakan. Selagi mana binatang ni boleh makan buah-buahan kita. Alhamdulillah. Pelong. Alhamdulillah. Kita pun tak kena penyakit. Ni kita yang duk kulun manggih lah derian tu yang duk kena kencing mana. Umur baru 60. Semua duk ada lah. Ubat makan sekali cekak. Perut dia kalau belah boleh buat farmasi di rumah. Ubat dalam perut. Okay, duk berkeling dengan kera. Tak mau bagi kera makan. Ada Pak Long seorang tu. Umur dia 80. Penyakit apa pun tak ada. Ni saya jumpa waktu pergi ceramah. Ni Pak Long mana yang dah berumur ni boleh ambil tip orang tua ni. Saya habis ceramah, saya duk makan. Saya tengok dia makan laju pada saya. Saya letih ceramah makan, dia letih dengar anggut. Laju makan. Tak hilang. Udang sapu, sotong balas, kambing buh. Dah kali saya kata, Tuan Haji, tak ada penyakit apa? Tak ada. Umur berapa dah Tuan Haji? 80 dah Ustaz. Kencing manis ada tak? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Gout? Tak ada. Jantung ada kacau? Tak ada. Subhanallah. Umur 80 dah. Saya tanya dia tip Tuan Haji apa dia ni? Nak bagi penyakit tak lekat ni apa dia? Dia kata tip dia mudah. Jangan duk pergi check kat doktor. InsyaAllah tak lekat dia kata. Ambil amalan tu. Ni tuan-tuan boleh ambil amalan tu dan saya ijazahkan amalan ni kepada tuan-tuan. Beramal lah. Kalau pergi check, tobat lekat dia kata kan. Tip dia mudah. Jangan duk pergi check kat doktor. Kan? InsyaAllah sihat. Ni belum. Yang kelima. Yang keenam. Nabi kata. Semua ada 7 ni dah habis dah. Yang keenam Nabi kata. Wa man 'allama 'ilma kadzalik. Siapa yang mengajar ilmu. Sama ada ilmu agama ke apa sebarang ilmu pun lah tuan-tuan. Dia bukan nak fokus kepada ilmu agama saja. Sekali bila saya kata ni ilmu agama, tuan-tuan kata, Ustaz, kami nak mengajar apa? Tuan-tuan Haji kerja apa? Saya bekas cikgu matematik. Termasuk. Tuan Haji sebagai apa? Saya dulu Ustaz bekas cikgu bahasa Melayu. Termasuk. Siapa yang mengajak suatu ilmu yang berguna, yang bermanfaat ni makna yang berguna. Saya Ustaz, duk ajak orang masak. Saya bukan cikgu. Saya ada restoran. Saya ada kedai makan. Saya ni kalau buat nasi Padang ni Ustaz, memang terbaik dalam daerah Banting ni saya lah. Hulu Langat, Kuala Langat ni saya lah. Memang pejam mata pun saya boleh masak. Okey, ada orang nak pergi mengaji, ajak. Ajak, berguna tak? Berguna. Ustaz, saya ni tok guru silat saya. Yuran kena tak? Kena lah Ustaz, RM20 sebulan. Berguna tak silat tu? Bergunalah. Seni mempertahankan diri. Selama mana ilmu itu dimanfaat, selama itulah dia akan mendapat pahala. Sebab tu jangan berkira nak mengajak orang apa yang kita kerti. Saya kerti bab ni, saya kerja bab ni. Tuan-tuan tak kerti. Tuan-tuan kerti bab apa? Omen kereta. Tuan-tuan memang mekanik kereta nombor 1. Dengar enjin tahu dah rosak apa? Mana kau dia kata ni kabel ni longgak. Ditekan balik kabel clear. Punya hebat. Ajak orang. Dapat. Dan yang terakhir Nabi kata, wa man taraka walada yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'di. Siapa yang meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa memohon keampunan daripada Allah kepada orang tuanya dan yang mendoa kepada orang tuanya selepas ketiadaan orang tuanya hadir dalam kubur, pahala tetap akan berterusan dapat. 7 benda ni tuan-tuan,
Nabi dah pesan kepada kita. 7 benda ni Pak Long, Nabi dah tinggalkan kepada kita pesanan. Saya baca pesanan ni untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan tak ada buku. Saya tahu tuan-tuan tak ada pen. Walaupun tuan-tuan tahu tiap-tiap malam ada tazkirah. Betul tak? Tiap malam tazkirahan. Tapi tuan-tuan macam tu, standard mana-mana pun. Bukan kata sini ya. Di mana-mana pun dia tahu dah tazkirah ada tiap malam. Dia tetap istiqamah. Mai tazkirah, mai tarawih, bawa latu-latu ya. Apa pun dia tak bawa, saya tahu. Tapi saya yakin tuan-tuan ni pun bukan bodoh punya orang. Tengok muka pun tahu ni cerdik-cerdik belakang ni. 7 benda bukan satu pun tuan-tuan tak ingat yang Nabi habaq ni. Betul ke tak? Habis tak ada satu benda tuan-tuan ingat malam ni apa dia? Cukup. Aku ni Nabi kata bina masjid. Nabi kata bagi Quran, buat tinggal Quran. Selama mana ada orang semayang, selama mana ada orang baca Quran tu, pahalanya berterusan. Jadilah tuan-tuan, mudah-mudahan tazkirah kita pada malam ini ada manfaat khusus untuk diri saya dan ada manfaat yang khusus untuk diri kita bersama insya Allah Ta'ala minal aminin. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu dulu. Saya nak umumkan ada 1-2 benda. Yang pertamanya tuan-tuan, selepas solat sunat tarawih yang tuan-tuan keluar lagi, tuan-tuan tengoklah. Sekeliling masjid kita ni dekat tangga-tangga tu dia ada tabung besi. Dan tabung tu dia tulis tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan yang saya pengurusikan dia. Yayasan ni tuan-tuan, kita dah buat khidmat. Dalam yayasan ni kita jaga sekolah-sekolah tahfiz. Kita jaga pondok warga mas. Kita jaga orang-orang susah, orang-orang yang sakit kritikal, kita jaga tuan-tuan. Jadi kalau malam ni tuan-tuan berhajat untuk menyumbang kepada anak-anak tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar pondok, orang tua-tua pondok, alhamdulillah. Tuan-tuan letaklah sumbangan tuan-tuan di dalam tabung yang disediakan itu. Budak-budak ni tuan-tuan nak mengaji Al-Quran. Tuan-tuan tak hafal Quran. Wal asri pun kadang-kadang tuan-tuan parabih lam dia kuning, kadang-kadang tuan-tuan parabih watin. Hak tu standard kita penuh. Mula wal asri tetap parabih watin. Mula-mula elok dah wal asr. Elok dah. Innal insana lafi khusr. Oh, kemah baca. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Tom. Mocun bunyi kat luar. Terus kena falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dia pun heran, mana watawassaw bil haq tak bunyi pun. Nak bunyi faham kena awal. Hak tu standard kita pun. Saya suka kata macam ni lah tuan-tuan. Kita kalau tak ada mengaji agama, tak pernah hafal Quran, anak-anak kita pun tak hafal Quran, jom kita bela orang yang duk hafal Quran. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di dalam tabung yang disediakan. Yang kedua, dekat luar sana, tuan-tuan tengok dekat meja luar sana, ada saya bawa produk Tok Koko, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Untuk Pak Long nak cegah daripada nyanyuk, amalkan, beli yang kotak RM25 tu. Ada Pak Long ni nak cegah daripada lupa, amalkan yang tu. Tuan-tuan yang ada gastrik, ini penyakit yang sangat meningkat bulan Ramadan ni. Gastrik. Yang mana tuan-tuan baru nak belajar puasa penuh, amalkan. Anak-anak yang nak belajar puasa, amalkan. Tuan-tuan amalkan waktu sahur, tuan-tuan. Patut tuan-tuan pun jenis ada letih, amalkan juga waktu berbuka puasa. Ada yang harga RM22, kalau siapa yang ada kencing manis, beli yang harga RM25, tuan-tuan. Dia membekalkan tenaga. Dia minuman coklat macam Milo dan sebagainya. Jadi ada produk-produk yang tuan-tuan duk pulau, yang tuan-tuan duk boikot tu, amalkanlah benda ni insya-Allah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, saya malam ni, pembantu saya terlupa nak bawa resit wakaf. Lepas tu ada flyers. Jadi saya umumkanlah kalau tuan-tuan berhajat. Kami sekarang ni tuan-tuan duk tengah cari dana untuk membangunkan sebuah kompleks, namanya Kompleks Darul Husnul Khatimah. Kompleks Darul Husnul Khatimah. Ada 2 tapak dekat Kedah yang diwakafkan. Dalam kompleks ni tuan-tuan kita nak bina surau. Dalam kompleks ni kita nak bina bangunan mahat tahfiz untuk pelajar-pelajar tahfiz. Dan juga dekat
komplek ni juga kita nak bangunkan pondok warga emas. Saya nak buat pondok ni tuan-tuan, saya nak ambil mana-mana tuan-tuan yang dah tak mau nak jaga mak dan ayah, tuan-tuan main letaklah di pondok tu kami nak belah. Jangan pi lempak mak bapak tuan-tuan dekat rumah orang tua-tua. Tuan-tuan balik malam ni, tuan-tuan tengok ada telemovie yang saya berlakon sama dengan Jalil Hamid, Wan Maimunah dan Nur Khairiah. Tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan tengok tu dia ada tulis benih. Ataupun tuan-tuan type Al-Irsyad Studio dalam YouTube. A-L-I-R-S-Y-A-D Al-Irsyad Studio. Tuan-tuan tengok ada benih. Lakonan saya dekat sejam. Filem telemovie benih ni tuan-tuan daripada kisah sebenar yang berlaku di pondok-pondok. Yang orang main lempak mak bapak. Saya ada pondok dah tuan-tuan. Ada seorang ibu ni dia sakit. Bila kita call anak dia, kita kata ni, mai ambil lah mak sakit, pergi balik buat rawatan, apa sihat, main tak. Dia ambil mak dia pergi klinik, dia metak balik mak dia. Mak dia nak berak kencing pun tak mampu. Last sekali pakai pampers. Bila pakai pampers apa semua tuan-tuan, dia nak pergi tahu apa tak larat. Dia lempak daripada dalam rumah, dia lempak keluar. Warga pondok yang lain ni bising lah. Kita pun telefon anak dia, mai ambil mak tak sihat. Dia kata tak apa, kalau saya pergi ambil, saya akan hantar mak saya pergi ke rumah orang tua-tua. Saya takkan bagi mai sini lah. Dia kita kata tak apalah, kalau macam tu biarlah kami belah mak. Mak yang boleh mengaji agama, mak yang boleh sembahyang jemaah, mak yang boleh mengaji Al-Quran boleh sini. Jadi itulah tuan-tuan. Dan bukan semua yang mai duduk di pondok ni orang buang. Tak. Ada yang sebahagiannya orang buang. Di saya nak buat di komplek Darul Husnul Khatimah tu orang wakafkan tanah, kita nak buat. Jadi sijil wakaf lepas lupa bawa mai malam ni, ada flyers yang ada nombor akaun pun lepas lupa nak mai malam ni. Kalau tuan-tuan berhajat, saya nak baca nombor akaun, tuan-tuan boleh tulis dekat handphone ke, tuan-tuan boleh tulis dekat buku ke, tuan-tuan nak wakaf untuk pembinaan ni. Tuan-tuan nak bos RM10, tuan-tuan nak bos RM1, tuan-tuan nak bos RM20, terpulang dekat tuan-tuan. Dan benda ni tuan-tuan dengan Allah dia tahu ni. Tuan-tuan ambil nombor akaun berapa tuan-tuan bubuh, tuan-tuan dengan Allah saja tahu. Saya baca nombor akaun dia, Afin Bank. Afin Bank. 10579 000 1450. Afin Bank 10579 000 1450. Saya ulang sekali lagi. Afin Bank 10579 000 1450. Akaun tu atas nama Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan wakaflah untuk kita buat surau yang macam mana kita baca tadi. Kita akan letakkan orang yang nak mengaji agama, yang nak balik ke jalan Allah, yang Allah Ta'ala redha. InsyaAllah, mudah-mudahan sumbangan dan wakaf tuan-tuan ini akan membina sebuah mahligai untuk tuan-tuan di dalam syurga kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada kekasaran dan tersinggung mana-mana hati. Mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik kepada kita untuk kita dapat terus beribadat sehingga akhir Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita sehingga akhir Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka peluang seluas-luasnya kebajikan di depan kita. Amin. Mudah-mudahan apabila peluang itu terbuka di hadapan mata kita tuan-tuan, kita tidak menjadi golongan yang mensia-siakan Ramadan pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar di atas ibadah yang kita lakukan. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, mengampuni serta merahmati kehidupan kita dalam Ramadan tahun ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعلى والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.